Lupa nak rekod. Melalui pembangunan seimbang antara negeri dan antara bandar dengan luar bandar melalui beberapa aspek. Matlamat DPN dilaksanakan melalui rancangan Malaysia ke-6 dan rancangan Malaysia ke-7. Okey, rancangan Malaysia yang pertama RMK1, RMK2 tu adalah zaman sebelum Mahathir lagi. Ingat ya, DPN dah zaman Mahathir. Maksudnya rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga ke tu adalah Perdana Menteri yang terdahulu. Kalau nak goreng kan, nak goreng kita cakap RMK 1 dan 2 mestilah Rahman dan juga Razak. Okey, inilah objektif dasar pembangunan nasional DPN. Objektif dia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Sasageo, bersatu padu kan. Dengan memperkukuh kestabilan sosial dan politik serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Dia macam lestari, sentiasa ada. DPN menetapkan langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf negara yang maju dalam semua aspek seperti keadilan sosial, nilai, etika, moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan serta kecemerlangan ekonomi. Banyak pula ya nak ambil kira kat sini. Tapi ini kita fikir macam ni, macam mana negara tu maju? Terus pegang sosial, okey, ekonomi okey, politik okey. Kan, nampak? Sosial ada, ekonomi ada, politik pun ada. PEX tu memang tak lari. Macam lampu belakang okey, cermin belakang okey, tayar belakang okey. Tak tahulah kalau orang tahu ke tak video tu. Video orang nak buat lesen kereta. Tapi dari segi DPN, ekonomi okey, politik okey, sosial pun okey. So kita ingat secara rafi je. Okay. Kemudian strategi dasar pembangunan nasional. Okey, kalau ada soalan tanya ya. Tanya je. Strategi dasar pembangunan nasional DPN. Apa strategi dia? Ada 3 sahaja. Ekonomi, sosial dan juga kemudahan fizikal dan alam sekitar. Okay, baca dulu. Dasar pembangunan nasional DPN menggunakan beberapa strategi. Dia buat strategi. Macam main chess. Queens of Gambit. Strategi yang merangkumi bidang ekonomi, sosial serta pembangunan kemudahan fizikal untuk meneruskan usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Kalau kita lihat baliklah, dasar dari mana ni untuk basmi kemiskinan dan juga susun balik masyarakat? Dari mana? Dari kubur? Dasar ekonomi negara. Yes, dasar ekonomi baru. Okey, bagus, terima kasih. Baru, sorry. Dasar ekonomi baru. So jelaslah kita dapat lihat yang DPN ni tujuan dia ditubuhkan adalah untuk meneruskan legasi DEB, iaitu apa? Basmi kuman, susun masyarakat. Basmi kuman, susun masyarakat. Aspek dia yang pertama ialah ekonomi. Lihat ya jentera kat sini. Dia nak memajukan ekonomi masyarakat tempatan, so dia start guna teknologi moden. Ni mesej menuai padi ya. Pelibatan, nampak? Ni kita belajar BM pula. Bukan penglibatan ya, bukan penglibatan, tapi pelibatan. Pelibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Dia tak semestinya sektor kerajaan sahaja untuk ekonomi, tapi juga sektor swasta. Contohnya macam Felda, Fekra tu separuh kerajaan, separuh swasta. Ada banyak contoh apalah yang swasta, tabung haji. Felda. Yes? Felda. Tiada? Felda. Felda, yes, Felda. Tu separuh kerajaan, separuh swasta. Boleh, kita letak je. Pelibatan aktif pihak Felda dan Fekra dalam pembangunan ekonomi negara. Begitu juga dengan pihak kerajaan dan pihak swasta saling bekerjasama untuk merealisasikan dasar pembangunan nasional DPN dalam aspek ekonomi. Nampak kita goreng, mantap. Tiba. Tapi nampak tak macam tu? Kita cakap je, contohnya kita tahu pelibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Kita cakaplah pihak swasta dan kerajaan bekerjasama. Then kita letak Felda ke, Fekra ke untuk merealisasikan ataupun untuk mencapai hasrat yang ingin dicapai oleh DEB melalui dasar pembangunan nasional. Dia terpulang pada kamu, macam mana kamu nak flow the flow. Nak buat ayat kamu terpulang, bebas. Kamu bebas berkarya. Okay.
Yang kedua, melaksanakan program penanaman semula. Bukan penanam semula mayat, dia tanam semula. Let's say penanaman semula ni maksudnya dia ada satu tempat. Korang belajar geografi kan? So once dah guna tanah tu, maksudnya tanah tu dah kurang subur dah. So dia pergi tanam kat lain pula. So tanah ni untuk apa guna? So dia orang kadang-kadang dia akan bakar supaya dapat berbaja semula. Dan kemudian menanam semula, penanaman semula. Because once crop dah habis, kita bagi contoh padi lah. Padi, bayangkan jari cikgu ni padi, dah crop dah, pam. Semua dah habis, jerapan padi pun dah habis. And then tempat ni kita tanam lah balik. Cik tu, lama sikit besar balik. Itulah penanaman semula. Yang ketiga, penggunaan sains dan teknologi. Dapat penggunaan jentera, alat-alat elektronik dalam bidang pertanian. Kemudian meningkatkan pemilikan saham Bumi Putra. Yang kita belajarlah pemilikan modal saham hari itu. Agrobank contohnya. Meningkatkan pemilikan saham Bumi Putra. Maksudnya bila kita main saham, kita letak 100, gradually dia akan meningkat. 120, 140, 200, boleh naik 1000 kalau pandai main saham lah. Okey, itu yang pertama, ekonomi. Yang kedua ialah social. Lihat ya, macam korang semua sekarang ni, pembelajaran tradisional berubah ke arah pembelajaran digital atau e-pembelajaran. E-learning sekarang ni. Depan kaca je. We never meet each other but we can meet each other. Iba kan? Kemudian memberikan insentif serta kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin tanpa mengira kaum. Kemudian mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra. Seterusnya membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Ini adalah dari sudut sosial. Memberikan insentif. Apa itu insentif? Insentif dengan intensif berbeza ya. Okay, let's say saya tulislah annotate. Boleh annotate kat sini? Boleh annotate? Oh my god. Tiba kan malunya. Macam ni lah cikgu korang. Dah berpuasa dah tak? Kurang waras sikit. Okay, apa beza insentif dengan intensif? Okay, insentif ni adalah lebih kepada bantuan kewangan. Ibu tunggal itu menerima insentif daripada YB. Insentif ni related with money lah. Kalau intensif, dia macam camp. Intensive learning. Intensive training. Intensive. Ini intensif. Intense. Sangat-sangat padat. Banyak ni. Intensive learning. Intensive learning pun boleh. You guys ada tak? You guys here? Senyap je ni? Okay. Okay. Boleh beza je? Insentif dengan intensif? Ya, boleh. Okay. Thank you. Memberikan insentif maksudnya bagi duit serta kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin tanpa mengira kaum. Okay. Maksudnya, siapa pernah dengar apa ni? Sisi yang ada internet tu panggil apa? Siapa tahu? Jalur lebar satu Malaysia. Siapa tahu? Ada siapa-siapa tahu tak? Betul tak apa. Dia bagi detail sikit je. Bagi detail sikit pasal tu. Dia macam ni, dia dekat kampung, kerajaan dia akan bagi macam internet percuma kepada masyarakat. Yang saya ingat jalur lebar, and then ada logo Satu Malaysia ni. Satu Malaysia. Saya dah tahu. Tapi tak apa. Buat macam ni je. Pusat komuniti masyarakat. Buat macam tu je. Kalau kamu nak buat contoh lah, kamu boleh goreng juga ni. Dia cakap memberikan insentif serta kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin tanpa menengah. Tapi apa kemudahan pendidikan yang dia bagi tu? Kamu cakap macam ni. Pusat komuniti masyarakat yang menyediakan apa? Internet percuma. Yes, bagus. Yang menyediakan internet percuma ataupun komputer percuma untuk masyarakat di kampung. Yes, thank you.
And then mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Masyarakat perdagangan kamu boleh kaitkan dengan IKS. IKS, industri kecil dan sederhana. Nampak perindustrian Bumiputera pun boleh. Dia macam berkait ya, dia berkait. Walaupun tak ada IKS kat sini, tapi kalau kamu nak buat huraian contoh, IKS betul. Jual keropok, jual krepek. Harap kamu fahamlah, senang je contohnya. Dari sudut aspek sosial, DPN, Dasar Pembangunan Nasional, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Sebagai contoh, dengan adanya industri IKS, industri kecil dan sederhana, semua masyarakat dapat berdagang dan mendapatkan pendapatan secara apa? Percuma. Secara percuma. Okey, bagus. Secara percuma pun boleh. Secara mudah pun boleh. Terpulang pada kamu. Terima kasih. Kemudian membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Apa maksud progresif? Yang sentiasa maju ke hadapan. Maju je, progress. Sentiasa maju. Itulah dari sudut sosial. So yang pertama tadi apa? Yang sini ni. Ekonomi. Ekonomi and then social and then ekonomi, social, physical. FAST. Physical alam sekitar. S FAST untuk aspek DPN. Okay. Kemudahan fizikal dan alam sekitar. Dasar Pembangunan Nasional turut memberikan tumpuan terhadap penggunaan teknologi hijau. So, dia menyediakan dan menambah baik kemudahan asas, pembangunan mapan. Apa itu maksud mapan? Macam sentiasa ada. Bukan mampan ya. Zaman dulu orang sentiasa eja mampan macam ni. Bukan. Yang betul lah mapan. Pembangunan mapan. Tanpa mengabaikan alam sekitar. Let's say, inilah pembangunan mapan. Dia bina bangunan. Tapi at the same time, alam sekitar macam pokok-pokok dia jaga. Dia tak tebang semua. Maksudnya, itulah pembangunan mapan. Okay. Dia masih lagi menjaga alam sekitar. Okay. Korang faham tak ni? Ada soalan? Tak ada cikgu. Ada. Betul dua orang. Puasa detak kan? Okay. Next. Okay. Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional. Okay, make sure fokus je. Nanti kita buat quizzes. Kita bagi pada tim. Dia bukan no more individuals. Bukan lagi individu. Dia macam ada tim nanti. So, better lah. Do the best for your team. Baiklah, Sir. Okay. Kemudian pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Strategi asas DEB. Okay, saya nak tanyalah. DEB, apa matlamat dia? Untuk membasmi kemiskinan. Dan? Dengan menyusun semula masyarakat. Yes, pandai. How about DPN? DPN nak buat apa? DPN pun nak sambung legasi DPN. Menunjukkan masyarakat yang bersatu. Yes, betul. Sambung legasi. Dia sambung legasi. Tapi matlamat dia untuk apa? Mengekalkan pembangunan ekonomi. Boleh diterima tapi dia ada istilah yang lagi tepat tu. Mencapai perpaduan taraf negara yang maju. Almost there. Atikah, apa Atikah? Saya nak dengar jawapan Atikah. Mencapai perpaduan negara. Mencapai perpaduan negara. Yes, melalui pengagihan kekayaan. Pengagihan kekayaan yang sama rata. Itu yang penting. Sebab macam ni, sewaktu DEB dulu, dia fikir untuk basmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. So dibasmi miskin. Basmi. Lepas tu kuranglah orang miskin. And then dia susun semula masyarakat. And then bila dia susun semula masyarakat, dia timbul isu pula. Masih lagi tak stabil. Maksudnya masih lagi ada kelompangan, iaitu kekurangan dalam DEB itu. Contohnya dia dah agihkan dah untuk buat ekonomi. Tapi tak mampu diagihkan dengan sebaiknya. Masih lagi ada perbezaan. Sebab itulah DPN tugas dia macam untuk membaik pulih. Improve lagi apa yang DEB gagal buat. Apa yang DEB gagal buat, yang dia gagal untuk mengagihkan kekayaan secara sama rata. So itulah fungsi DPN. Bila dah beragih sama rata, insya-Allah lah akan memupuk perpaduan. Kan?
Tak ada lagi iri hati. Dia ni dapat banyak, aku dapat sikit je, tak sukalah. Nampak? Macam itulah DPN. Tu fungsi DPN. Tu fungsi DPN, okey? Kita lihat balik. Berbelit pula lidah. Pembasmian kemiskinan lagi untuk DPN ya. Strategi asas DEB diteruskan dalam pelaksanaan DPN iaitu membasmi kemiskinan serta menyusun semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum. Politik tak pernah keluar pun dalam bab ni Politik memang ada permainan politik tapi dia tak fokus pun politik. Dia fokus pada rakyat, ekonomi dan juga sosial. Back then lah, miss this day lah. Rindu buat zaman-zaman macam ni. Pembasmian kemiskinan. Again, yang dulu kan DEB dah ada tapi kurang mantap sikit, kurang mantap. So DPN ni macam ketatkan lagi kemantapan dia tu. Kerajaan meneruskan usaha untuk menghapuskan kemiskinan tegar dalam kalangan pelbagai kaum, khasnya golongan Bumiputera. Maksudnya khasnya golongan Bumiputera maksudnya bukan Bumiputera pun dia bagi juga usaha untuk menghapuskan kemiskinan, tapi dia tak khas. Dia tak beri penekanan sangatlah. And then yang pertama, pemberian subsidi. Subsidi itulah pemberian, Atika explain minggu lepas kan. Dan sokongan diteruskan kepada golongan penanam padi dan nelayan. Tumpuan diberikan ke arah mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Okay, just in case korang lupalah subsidi itu apa. Subsidi ni adalah pemberian macam pengurangan. Let's say, supposedly you must pay 1,000. Tapi kurangkan subsidi, bayar 200 je tak apa. Itu subsidi. Dia untuk mempermudahkan urusan. Dan lebih-lebih lagi untuk menggalakkan orang untuk join lah program-program yang dibuat ni, program latihan kemahiran ILP ni. Tumpuan diberikan ke arah mempertimbangkan produktiviti pengeluaran mereka. Golongan belia pula diberi latihan di agensi kerajaan seperti Pusat Latihan Kemahiran Giat Mara. Giat Mara ni kita kena ingat. Giat Mara. Giat betul Mara ni. Dan Institut Latihan Perindustrian ILP. ILP senang nak ingat ni. Giat Mara Institut Latihan Perindustrian GILD. Bagi membolehkan mereka mendapatkan kerja yang berkaitan dengan kemahiran dan berpendapatan tinggi. Yes, so this is like a mechanical engineer jugalah, macam electrical engineer lah. Walaupun dia tak sampai degree, tapi sijil kemahiran dia tu diiktiraf. Dan kemahiran dia tu setaraf dengan orang yang ada kelayakan sijil akademik. So, nampak ni. Kursus kulinari yang ditawarkan di Pusat Latihan Kemahiran Giat Mara. Oh, nampak kursus kulinari ni maksudnya masak-masak lah, buat kek, catering, yes, kat Giat Mara ni. Sangat menarik. Maksudnya modern insan yang lahir, dia ada kemahiran. Bila dia ada kemahiran, dia boleh survive. Dia boleh dapatkan duit. So inilah dasar DPN, Pembangunan Nasional. Dia nak bangunkan masyarakat supaya ada kemahiran dan dapat jana kewangan sendiri. Kalau ikutkan untung tau. Buat contohnya kamu ambil kursus kulineri. Kamu belajar buat kuih raya. Okay, kuih raya. Satu tabung RM20. RM20 And then kamu dapat tempahan untuk raya tu, kamu dapat tempahan 100 tabung. So 100 darab 20 dapat berapa? Siapa pandai matematik? 100 tabung, satu tabung RM20. 2,000 2,000 dalam satu bulan. Tu kan dah dapat 100. Kalau kita up lagi harga kuih raya RM25, RM35, lagi mudah kaya. Nampak tak? Itulah dasar yang kerajaan cuba buat. So for you guys lah, nak buat duit ni senang je. And I know lah budak-budak sekarang ni memang pandai cari duit. Buat review ke, buat dropship ke, banyak cara nak dapatkan duit. And I hope you guys can find that and be a better person lah while learning. Belajar pun belajar, berniaga pun berniaga, dua-dua dapat, dua-dua mantap. Yang seterusnya, teknologi kimpalan harka dan gas. ILP di Kota Baru, Kelantan. Ni kat Kelantan. Kimpal ni macam ni lah. Guna mesin untuk kimpal. Mesin mengimpal. Bunyi bising lah sikit. That's why dia pakai headgear macam ni. Tak merecik kat mata, bahaya. So perlukan keselamatan.
This one pun dapat income yang tinggi. Like my uncle, dia join penyimpanan ni. And then dia ada syarikat dia sendiri. Almost got like 7,000 per month lah. 7,000 setiap bulan. Ada kemahiran, semua boleh jalan. Tak ada kemahiran, boleh jalan tapi slow je. So, kemahiran tu sangat penting ya. Pandai-pandai kemahiran pun kena ada. Kemudian penyusunan semula masyarakat. Okay, kita flashback balik. Tadi membasmi kemiskinan, dia cakap pasal apa? Dia cakap pasal apa tadi kemiskinan? Yang saya tahu dia ada mesin mengimpal, ada kulineri. Siapa boleh bagi tahu untuk membasmi kemiskinan di PN? Anyone? Boleh draw kat sini, boleh highlight Oh, boleh draw. Okay. Guys, kita buka balik lah semua klik-klik ni. Apa yang kita tahu untuk pembasmi kemiskinan ialah pemberian subsidi dan juga pusat latihan golongan belia. Nampak kemiskinan? Nampak SK? SK. Padam, iris dulu. Nampak je kemiskinan S. S ni ialah subsidi. Subsidi. K. K ni ialah kemahiran. Kemahiran, terus ingat Giat Mara. Giat Mara ke, ILP ke, Institut Latihan Kemahiran. Institut Latihan ILP, Institut Latihan Perindustrian. Pusat Latihan Kemahiran, Giat Mara. Oh, okay. So Giat Mara je ingat. Ingat ILP pun boleh. ILP adalah Institut Latihan Perindustrian. Yes, ILP. Ingat ya, pembahasian kemiskinan ingat SK kat sini. You guys letih puasa? Ya. Penat sikit. Okay, tak apa. You guys dengar je. Tak apa. Kalau ada soalan, tanya. Sian pula. Puasa. Sian dia. Okay, kemudian penyusunan semula masyarakat. Langkah menyusun semula masyarakat dilakukan dengan pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, MPPB. Hal ini bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 153. Perlembagaan Persekutuan 153. Dia cakap apa? Sekejap. New share. Nampak tak apa yang saya share? Nampak. Ke kecil sangat ni? Okey ni. Dia cakap perkara 153, Perlembagaan Malaysia memberikan Yang di-Tuan Agong tanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain. Dan seterusnya menentukan cara untuk bagi ini merujuk kekuatan untuk masuk ke perkhidmatan awam, biasiswa awam dan pendidikan awam. So inilah yang related pada perkara 152, iaitu hak untuk orang Melayu dan juga kepentingan komuniti lain, iaitu bangsa-bangsa lain. Okay, so, and then kita lihat balik. Inilah maksudnya. Dia nak susun mulia masyarakat. Sorry, terkeluar bahasa Terengganu. Dia nak susun semula masyarakat dan dia ambil kira orang Melayu dan juga komuniti lain, maksudnya Cina, India pun termasuk. Seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 153 yang cakap raja untuk kata semua yang memberikan kepentingan keistimewaan kepada orang Melayu dan juga kepentingan kepada komuniti lain. So apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Ini persoalan dia. Nampak apa yang dibuat? Kita lihat satu persatu. Meningkatkan, mana pen tadi? Meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan Bumiputera dalam sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Apalah? Make service. Contohnya sektor moden dalam pembuatan dan perkhidmatan, kamu boleh ambil contoh Proton, Pro2.
sektor moden. Dan perkhidmatan tu perkhidmatan awam lah. Contohnya hospital, sebagai doktor, sebagai nurse, sebagai cikgu, sebagai polis, sebagai askar. Itu adalah urusan perkhidmatan yang ni. Kemudian latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan diberikan oleh agensi kerajaan. Pengurusan harta dan juga etika perniagaan. Dia macam ajarlah nak buat perniagaan kecil-kecil. Kerajaan nak bantu. Pemberian kontrak, kuota dan lesen kepada perniagaan milik Bumiputera dan syarikat usaha sama dengan bukan Bumiputera turut dilaksanakan. Dia bagi kontrak. Kuota ni macam jumlah yang kamu boleh buat. Contohnya untuk Melayu kuota disediakan 10 orang. Untuk Cina kuota disediakan 5. Untuk India kuota disediakan 5. Nampak tu lah kuota, macam nak cakap apa, limitation lah. Limitation kuota. Contohnya kalau kamu nak join universiti lah, nak join uni. Contohnya kuota dia cakap untuk Melayu 100. Untuk Cina dia katakan 60. Untuk India mungkin 40. Ni adalah kuota. So kena ikut kuota lah kalau nak masuk. Kalau lebih tak dapat lah. Itu kuota. Sebab apa, dia semua benda ni ada limitation. Dia tak boleh nak semua. Dia perlu letak limit. Perhatian khusus diberikan kepada penyertaan Bumiputera dalam IKS. Yes. Bila ada orang Bumiputera yang berminat untuk join IKS, dia akan dapat perhatian khusus. Contohnya dia dapat sumbangan modal awal, diberikan 200,000 contohnya, tak 200,000. Dia berikan 5,000 untuk memulakan perniagaan. Ada banyak tajaan, ada banyak program-program. Dan sentiasa ada macam carnival untuk dia join. Lucky ya, you guys nasib lah. Biasanya Form 5 kan. Form 5 dia akan ada carnival UPU contohnya. Bila ada carnival UPU tu, you guys will be exposed with your future, with your career. Apa yang ada sektor pertanian, perladangan, education, engineering, law, banyak lagi yang akan didedahkan yang expose. Sebab kalau kamu tanya saya lah, saya cakap pendedahan yang dunia ada sekarang ni, kita kurang didedahkan sewaktu zaman persekolahan sebenarnya. Sebab zaman saya dulu pun, walaupun ada carnival buat 5-6 kali pun join pun, saya masih tahu apa benda sebenarnya ni. Apa benda? Giat Mara ni apa benda? Saya umur 25 tahun baru saya tahu Giat Mara tu apa. Selama saya dengar je. Mungkin sebab buku teks saya dulu tak ada kot sebut Giat Mara. Yang ada cakap pasal politik je. Kaum muda, kaum tua. Dengan imperialisme barat. Banyak pula sembang kan. Tapi this is fact lah. I think you guys should know better peluang apa yang ada kat luar sana. Okay. You guys make sure perlu ada impian tau. You have your goals, what you want to achieve in your life. Your ambition. Regardless of apa orang cakap pun, keep on striving. Nak jadi Insta famous pun tak apa. Dapat buat duit. Nak jadi ahli perniagaan pun boleh. Keep it up, don't give up. Teruskan, berusaha. Nak capai straight A contohnya, teruskan. Tapi make sure once you got your straight A's, you know what you are doing with your life. Jangan tak tahu, straight A, saya tak tahu nak buat apa. Find that something. InsyaAllah lah akan jumpa. Okay, banyak pula sembang kan. Sorry. Usaha sama secara aktif antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. Yes. Joint venture. Usaha sama ni. Joint venture Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Berjaya. Meningkatkan prospek perniagaan. Sebab apa? Kadang-kadang Bumiputera ni apa cakap? Customer dia lain. Bukan Bumiputera pun customer dia lain. Tapi once dia joint venture, customer dia tu bergabung. Luas. Meluaskan lagi empayar customer dia. Contohnya Bumiputera dia buat baju raya. Contohnya baju raya,
Orang Melayu je lah beli. Takkanlah orang Cina orang dia nak beli baju raya kan. Baju Melayu, baju kurung. Kan? Itulah contoh Bumi Putra. And then bukan Bumi Putra pula, dia buat Cheongsam ke, dia buat kain-kain, macam-macam kain lah. Tapi bila dia buat joint venture, dia buat baju kurung Cheongsam contohnya. Sangat mendapat tempat. So, luas, terbuka luas. Ya, customer dia tu. Itu pentingnya joint venture. Satu lagi bukan Bumi Putra ni kebanyakannya non-halal. And then Bumi Putra ni halal. Once non-halal tu joint venture dengan yang halal, dia jadi halal. So even yang Muslim pun boleh beli. Nampak? Itulah kepentingan dia. Prospek perniagaan ni jauh berkembang. Sangat bagus. Sangat bagus prospek. Prospek perniagaan, prospek kerjaya. Prospek ni adalah perkataan yang sangat menarik juga. What is your prospect in life? Perspective in life. You guys okay tak ni? Ada soalan tanya je. Okay. Okay. Thanks for replying. And then bagi membolehkan Bumi Putra bersaing dalam perniagaan moden, mereka akan didedahkan dengan teknologi terbaru, the latest technology. Di samping kemudahan modal, ada orang bagi modal pula. Maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dalam pasaran antarabangsa. Alhamdulillah, pardon. Kalau korang nak goreng, kamu boleh guna yang ni. ASEAN. Yes, ASEAN. Ataupun apalah, kalau yang antarabangsa. Nak cakap PBB tak kena. Cakap je ASEAN. Kalau pasaran, sebagai contoh, negara-negara di Asia Tenggara mempunyai pasaran yang sangat luas dalam konteks perdagangan antara komuniti ASEAN. Menarik pula dengar. Dia macam kita bagi fakta. Komuniti ASEAN ni merujuk kepada negara Asia Tenggara, negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura. Betul tak kita joint venture kan dengan mereka, kita berdagang, let's say like Singapore themselves. They don't have like a proper water resources. So they need water from Malaysia. They also need electricity from Malaysia. Kata negara yang kaya, tapi they still lacking in something and they need help from us, Malaysian. Dia tak ada air tau. Dia orang ada air reverse osmosis. Dia orang guna air kumbahan dia orang cuci jadi air mineral. Minum. And then keluar balik jadi air kumbahan, pusing balik jadi air mineral balik. Oh my god. Tapi that's reality lah. Tapi nak cakap kebersihan tu lagi bersih daripada air kawi kat rumah kot contohnya lah. Sebab Singapura ni. Itu contoh. Jangan percaya pula. Tapi bersih lah. Air dia tu bersih lah. And then matlamat penyusunan semula masyarakat akan memastikan corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum dalam negara. Komposisi kaum. Kalau boleh kamu guna pardon me. Letihnya pasal mencerminkan komposisi. Komposisi kaum lah. Komposisi kaum. Got Malay, got Chinese, got Indian, banyak komposisi. Itu adalah penyusunan semula masyarakat. Ni contohnya produk. Barangan keluaran pengusaha IKS ni macam madu, ni minyak, ni apple ke orange ke mangga, ni apa krepek, nampak krepek. Cikgu dah cakap krepek IKS. Ni apa kacang, gula-gula. Ikutlah. Ni macam air teh ni. Gula-gula. Krepek, keropok sangat famous. Krepek ubi. Oh my god. Bestnya. Okay, inilah pameran. Oh, this is apa yang cikgu cakap. Usually form 5 dia akan pergi carnival macam ni. Ataupun you guys pernah pergi time form 1, form 2, form 3. Siapa pernah pergi? Pameran. No one? Pernah nampak tapi tak pernah pergi. Tak ingat je. Tak ingat. Apa yang ingat? Apa benda tak ingat? Yang saya ingat pelacungan lah. Tak apa. Kalau nak buat pameran, cikgu boleh buat pameran.
Okay, tak pernah langsung Nur Atika, tak apa. One day insyaAllah. COVID bila entah nak habis. Siap pula kampung. You guys should live your form 5 life to the fullest tau. Sebab zaman persekolah hampa akan habis nanti. Takkan nak habis macam tu je. Berapa tahun you guys online ya? 2 years. Form 4, form 5. You guys cuma 1, 2, 3 je. 1, 2, 3 ada kat sekolah. Untuk betul-betul aktiviti sekolah lah. Contoh macam main bola ke apa. Sekarang tak ada. Tapi tak apa. Okay, apa maksud insentif? Cuba jawab. Siapa boleh jawab ni? Ataupun atas soalan atas ni. Senangnya. Siapa nak cuba jawab? Cuba je, tak apa. Sumbangan. Tak Sumbangan. Duit. Okay, cuba. Jawapan dia apa? Mengapakah sumbangan duit diberikan kepada masyarakat, perdagangan dan perindustrian Bumiputera? Airian. Kenapa? Wah, entah. Jangan cakap entah. Kamu cakap je tajuk yang kita belajar hari ni. Apa? Untuk membasmi kemiskinan. Yes. Dan? Usaha masyarakat. Yes. Gabung lagi. Selepas DEB ada apa? Kamu dah boleh goreng ni. Alhamdulillah. Sikit lagi. Apa lagi? Itu selepas DEB, DPN telah menggantikan rupiah untuk mencapai kepada negara melalui pembagian kekayaan. Yes. Yes, thank you. Thank you so much. Yes. Tu je lah. Nampak? Orang tanya spontan pun kita boleh jawab. Kita go through apa tajuk utama kita hari ni. Contoh kalau tanya cikgu lah, cikgu macam, mengapakah insentif diberikan kepada masyarakat, perdagangan dan perindustrian Bumiputera? Kita nak goreng. Sebab mana ada jawapan kan? Itu soalan spontan. Lukis pun gambar otak. Okey, jawapan ni macam ni. Kalau tanya cikgu, kamu pun jawab betul. Betul. Cikgu respect. Dua tangan respect. Mengapa insentif diberikan kepada masyarakat, perdagangan dan perindustrian Bumiputera? Insentif ini diberikan bagi membolehkan masyarakat tempatan untuk mendapatkan kewangan dan juga pendapatan yang tinggi. Selaras dengan dasar ekonomi baru yang ingin membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. Ini juga selaras dengan dasar pembangunan nasional yang ingin mengagihkan kekayaan secara sama rata untuk membentuk perpaduan negara. Nampak? Kita compile semua macam random tu kita compile, terbagi, boom. And then kalau kita nak lagi tepat, kita refer kepada masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Perindustrian Bumiputera confirm lah dia nak keluar daripada kelompok kemiskinan. Dah jawab lah tadi, membasmi kemiskinan. Masyarakat perdagangan untuk meningkatkan ekonomi. Easy. Semua boleh jawab. Saya pun senyum. Cikgu pun senyum. Buat peace sikit. Peace. Tak nampak macam peace pun. Tapi tak apalah. Menyatakan peranan institusi yang menyediakan latihan kemahiran kepada golongan belia. Okey. Siapa ingat? Siapa ingat institusi yang menyediakan kemahiran kepada golongan belia? Cikgu tersalah sebut tadi. Cikgu ingat 2. Yang tersalah sebut tu yang ingat di hati. Okey, cepat. Jangan cuba tengok buku teks. Cuba ingat. Okey, yes. Thank you Atikah. Atikah dah jawab 1. Giat marah. Satu lagi apa? Yes. ILP ni stand for what? Siapa tahu? ILP, Institut Latihan Perindustrian. Yes, pandai. Institut Latihan Perindustrian. And then kita dah bagi tahu apa fungsi dia, apa peranan dia kepada golongan belia. Apa peranan dia? Membolehkan mereka mendapat kerja. Yes. Nak dapat kerja perlu ada apa dulu? Latihan. Kita berlatih untuk kemahiran. Bekerja. Kemahiran. Yeah, mahir. Nampak? So bila kita dah macam tu, kita cuba bina ayat penuh. Dengan penubuhan Giat Mara dan juga Institut Latihan Perindustrian bertujuan untuk melatih golongan belia, supaya mereka mahir dalam bidang pekerjaan, dan dengan kemahiran ini mereka dapat menjana pendapatan yang tinggi. Tinggi, yes. Tinggi. Nampak? Semuanya berhubung kait. Contohnya,
cikgu tak deny yang korang ada idea. Cuma korang perlu kembangkan idea. Contoh korang cakap latihan. Latihan. Bila latihan, apa yang berlaku selepas latihan? Latih, jadi apa? Sentiasa berlatih. Ada kemahiran. Ada kemahiran. Bila ada kemahiran, siapa nak ambil? Kita dapat apa bila kita ada kemahiran? Kerja. Yes, kita dapat kerja. Thank you Danish Akasha. Bila kita dapat kerja, kita dapat apa? Dapat duit. Yes, dapat duit. Nampak? Tu cara huraian, tu cara goreng sebenarnya. Kita pergi daripada satu perkataan ke satu perkataan, kita kait semua. Lantaklah tak cukup kertas, kita tulis je. Baru dia tahu langit tu tinggi ke rendah. Even. Okay, thank you guys. I really appreciate that. Bagus, semua bagus hari ni. Puasa-puasa pun lagi aktif, pelik pula. Ingat puasa semua lembek, ni semua aktif ni. Okay. Kita teruskan. Penyusunan semula modal saham. Penyusunan semula modal saham dalam sektor korporat terus dilaksanakan di bawah DPN. Langkah ini dibuat supaya bahagian saham kaum Bumiputera dapat dipertingkatkan selaras dengan matlamat asal DEB. Okey. DEB, Dasar Ekonomi Baru. Kita flashback balik. DEB itu apa? Basmi miskin. Lagi susun masyarakat. Okey, dah ingat. Dan kita teruskan. Bagi mencapai sekurang-kurangnya 30% dalam pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden. Tindakan yang diambil melalui program perswastaan bagi memperuntukkan sejumlah saham untuk projek yang diswastakan kepada apa benda ni? Apa benda lah ayat buat berbelik macam ni? Okey guys, macam ni. Dia nak susun semula modal saham. Dia cakap at least 30% dalam pemilikan. So, tindakan akan dibuat melalui program perswastaan bagi memperuntukkan jumlah saham untuk projek yang diswastakan pada Bumiputera. Okey, so maksudnya untuk menswastakan sesuatu tu kepada golongan Bumiputera. Contohnya, penswastaan syarikat perniagaan milik agensi amanah yang dikhaskan untuk Bumiputera seperti yang berikut. Program penswastaan. Bumiputera pun boleh untuk menyediakan program penswastaan. Contohnya macam ni, MARA, Pernas, Piken, Majlis Amanah Rakyat. Salah lagu. Tu lagu UMNO. UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Saya tukar dengan marah. Saya tak tahu lagu marah macam mana. Perbadanan Nasional Berhad, Pernas. Petronas pun boleh. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Okey, apa yang kamu lihat sini ialah swasta. Okey. Sebab tu berkait dengan modal saham. Maksudnya duit tu dia tak related dengan kerajaan. Sebab once dia dengan anda kerajaan ambil semua. Tapi once dia jadi swasta, it's their own, tu milik dia. Duit lah banyak sekali mana pun, itu dah duit dia. Bukan duit kerajaan. Kalau duit kerajaan dia akan ambil duit tu untuk buat benda lain lah. Tapi kalau swasta, dia guna duit tu khas untuk apa yang dia buat. Contohnya Majlis Amanah Rakyat. Dia nak buat apa? MARA nak buat apa? Dia buat giat MARA. Nampak? Sebab in the end dia pun nak tolong kerajaan juga. Sebab dia swasta, dia nak tolong kerajaan juga. Sebab dia fentik lah. Nampak? Oh, bagusnya. I hope you guys understand lah this one. Dia nak susun semula modal saham. Kalau semua modal saham kepada kerajaan, susah, tak menguntungkan. Better dia susun semula modal saham. Dia bagi pada, bukan saja kerajaan, dia bagi pada swasta. MARA, Pernas, Piken. Supaya dia orang ni pula yang boleh cater something new. Dia macam kerajaan bagi kepercayaan lah. Okey, saya mempercayai kamu MARA. Saya mempercayai kamu Pernas. Dan saya mempercayai kamu Piken. Ambillah modal saham ni. Bila dah bagi, dia orang pun macam, terima kasih kerana percaya kepada saya. Dia pun perform. Dia pun buat giat MARA. Dia buat MARA liner. Ibu MARA liner. Bas. MARA liner tu asal underpass. Anda marah juga. Banyak. Bangunan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Selangor. Cantik je bangunan dia. Ni kalau hujan ni air semua turun pergi sini. Tapi ada lubang kat sini. Turun kat sini. Bertakung sini. Mungkin ada edis dan siapa yang ada kat Selangor tu sila pergi ke Kemajuan Ekonomi Negeri Selangor, kamu cek ada apa Kemudian bangunan MARA Kuala Lumpur. Tinggi bangunan MARA ni.
Kemudian pembangunan wilayah. Okay, pembangunan wilayah, bila nampak je pembangunan wilayah, dah nampak something new dah. Siapa boleh goreng pembangunan wilayah? Nampak je pembangunan wilayah. Apa yang kita perlu letak dalam fikiran kita? Siapa tahu? Kemajuan. Kemajuan. Okay, kemajuan obvious. Apa lagi? Pembangunan wilayah. Pembangunan. Yes. Yes, menurut Atika. Menurut Atika dah jawab dah. Saya bagi teka-teki Dia ada huruf macam ni. Okey, Vinesh bagi huruf satu. A, B, C, D, E sampai Z. Nak bagi huruf apa? Benda apa tu? Ni, teka lah ni, bagilah huruf. Oh, saya pun tak tahu. Bagi M, huruf. M. M tak ada. K. K tak ada. A. A ada. Apa lagi? Huruf apa lagi? E. Cepat. F. F. Felda. Felda, Felkra, Mardi. Nampak je pembangunan wilayah? Ingat benda ni. Walaupun tak ada kat sini. Tak ada kat buku teks. Kamu boleh buat. Sebab Felda, Felkra memang untuk pembangunan wilayah. Tak boleh nak nafi. Walaupun tak ada kat poin-poin sini. Kamu boleh buat. Believe me. Maksudnya kamu telah menjangkaui buku teks. Ilmu kamu menjangkaui buku teks. Okey, bagus. Nasib baik tak sebab kena gantung. Tempat berbuka nanti. Okay, inilah pembangunan wilayah. Okay, next. Kerajaan meneruskan rancangan pembangunan wilayah untuk meningkatkan integrasi ekonomi. Integrasi itu integrate. Ekonomi integrate yang saling melengkapi antara negeri. Maksudnya, contohnya negeri Kedah, dia kaya jerapan padi kan. Kaya dengan padi, so dia dibekalkan padi kepada seluruh negeri lain. Dan contohnya negeri Kelantan pula. Contoh dia kaya dengan budu. Tak tahu nak bagi contoh apa, saya bagi contoh budu lah. So dia bekalkan budu kepada negeri-negeri lain. So itu adalah integrasi lah, saling memerlukan. Contohnya keropok lekor daripada Terengganu dia bagi dekat negeri-negeri lain juga. Usaha memperbaik ketidakseimbangan pembangunan wilayah memudahkan pencapaian kesamarataan pendapatan antara kaum di negara ini. One of the way lah. And then Malaysian Agricultural Research and Development Institute MARDI, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, ditingkatkan. So MARDI ni adalah related kepada pertanian. MARDI. Dia selidik sawi, dia selidik sawit, dia selidik getah, tu MARDI. Dia selidik. Maksudnya dia buat research. Kalau kita cocok something dekat pokok ni, mungkin akan lagi berkualiti, contohnya lah. I've been to MARDI before, but I don't know how it works. But I know it for research, especially in pertanian. Oh, no wonder sebab saya cakap pertanian kat sini. Kalau kamu bekerja kat MARDI kan, kamu akan dapat satu Hilux. Tahu Hilux kan? So you sit here, you masuk ladang, dung. Dapat free je Hilux ni. But you guys bekerja dengan bidang pertanian. Konsep pertanian pintar digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Apa itu pertanian pintar? Pertanian pintar ni contohnya macam dikacuk buah dan juga sayuran. Macam Thailand sangat maju. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh kacuk durian sampai jadi macam-macam. Itulah pertanian pintar. Contohnya mangga, harum manis kat Perlis. Wish. Siapa pernah makan? Saya. Sedap tak? Sedap. Dah bulan-bulan puasa ni mengidam tak? Tak apalah. Tapi itulah maksud dia macam dia research supaya buah tu jadi besar, sedap dan membiak banyak. Banyak reproduction ni banyak. Penyebaran industri terpilih digalakkan dengan mendorong sektor swasta lagi menempatkan semula kilang tambahan di negeri yang kurang maju
dengan kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan perumahan. Kawasan-kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan baharu ekonomi yang dapat menyumbang kepada pembangunan wilayah. Ingat ya, baharu, bukan baru. Baru hanya untuk masa. Saya baru sampai. Kan? Dia baru mati. Tiba dia baru mati. Okey, itulah untuk pembangunan wilayah. Pukul berapa dah? 6.40 dah. Okey, sikit je. 6.45 kita start buat quizzes. Ke you guys dah letih dah ni? Nak quizzes dah ke? Mau quizzes je. Buat quizzes terus? Quizzes lepas tu end call habis. Oh my god. I wish I can do that. Tak apa. Tidak lagi. Sikit lagi, 8.5. Ni siapa ni? Macam Ariel je. Ya, Airi. Ni macam Hafiz Irfan ni, Tasik Effendi Norwawi ni. Bahaya. Najib. Banyak lagi ni. Kita scroll dulu. Oh, ni UiTM Kampus Jengka. Banyak. Siapa nak masuk UiTM? Apa dia? Siapa nak masuk UiTM? ATM. Yuran dia murah tau UiTM. University Technology. Mara Pahang. Kampus Jengka. Oh, banyak lagi. Petronas. Petronas ni, siapa ada kaum keluarga yang kerja Petronas? Ada pakcik saya. Oh, pakcik. Oh, mesti masuk kan? Kaya. Especially in KL lah. Oh, Gaji dia, gaji saya tinggi. Sampai beli kereta Mercedes. Oh my. Rezeki kan. Ya. Tapi iPhone masih iPhone 8. Oh, semua tengok Ya. Yes. Abang ipar saya pun kerja Petronas juga. Dia bagi iPhone 12 kepada isteri dia. Tapi saya adik ipar kan, tak dapat apalah. Okey, kat mana dah? Kat sini, pembangunan wilayah. Kita habiskan yang ni dulu. Penggunaan teknologi drone bagi melancarkan kerja menyembur racun dan baju cecair di sawah padi. Wow, nampak tak? Quite modern jugalah. Macam best je kalau kita bertani kan, kita macam main drone untuk siram pokok. Kan, kita kawal drone. Menariklah. Saya tak pernah nampak pula drone kat Malaysia. Tapi ada. Yang ini penyelidikan dan pembangunan dilakukan oleh Mardi menggunakan konsep pertanian pintar, mampu meningkatkan hasil pengeluaran petani. Nampak? Saya pun tak tahu macam mana dia berlaku. Pertanian pintar. Cuba kita Google pertanian pintar, dia keluar macam mana. Pertanian pintar. Pertanian pintar. Nampak tak skrin saya ni? Nampak. Oh, nampak? Geng-geng budak sekolah ni. Nampak? Dia buat drone kat situ. Ni pun drone. Yes, masuk berita harian je. Siram pokok guna drone. Oh my god. Oh, saya rindu pula kampung halaman saya. Sebab kampung saya halaman saya banyak ni. Dia keluarkan, contohnya dia adalah kebun sayur, sangat luas. Dia keluarkan air pancut macam tu, and then dia berpusing. Berpusing. And then dia berdiri, dia berpusing lagi. Kalau kamu notice, range dia adalah kalau dia berpusing kat kecil kan, kawasan tempat je lah kan. Tapi once dia pergi tinggi, dia siram yang jauh pula. And then saya tengok dari jauh lah, saya duduk dalam kereta, saya tengok dia macam wow. So that is pertanian pintar. Mungkin ada lagi yang lagi wow kot. Apa lagi yang wow? Ni game ni, kenapa game pada sini? Game pertanian. Game pertanian. Ni game bawa traktor. Ya tu. Simulator. Simulator. Driving simulator. Dah tak ada dah ni. Apa ni?
Ni. Tiba. Okay, cukup. Okay, kita pergi quizzes lah. I know you guys are tired. I don't want to drag this long. Mana nak kecilkan ni? Sekejap ya. Aduh. Sebentar ya, Dek. Okay, this one. You guys nampak quizzes ni kan? Nampak? Okay, team. Tak banyak pun soalan lah, malu pula. Macam mana nak share ni? Cuba guna enter game code ni, boleh tak? Link. Ricky Tiger? Ricky Tiger ni apa sebenarnya? Apa dia? Siapa Ricky Tiger ni? Oh, saya pun tak tahu. I think I have class with like form 1 or form 2. Dia guna nama Ricky Tiger. Tapi you guys form 5. Salah kelas ni, Ricky Tiger ni. Ataupun dia maybe adik-beradik. Ataupun Ricky Tiger tu nama kartun ke apa. Chevia ke apa, tak ada. Oh, can. Korang sejarah mana? Asal complicated sangat ni? Korang boleh tak buka je quizzes guna enter game code ni? Saya tak ada quiz, saya semua tutup lah. Tak ada apa? Tak ada quiz. Oh, game code. Sekejap. I really look like an old person kan? Doesn't know much about this. just I takut je. To play this game, use any device to open. Okay, cikgu sudah masuk, Cik. Dah masuk kan? Okay, thank you. Kalau cikgu boleh bagi link kan cikgu? Link tak ni. Saya dah cuba dah bagi link tak ni. Saya pun tak tahu kenapa. Sofia dah masuk. Vinesh pun dah masuk. Nurin pun dah masuk. Iman pun dah masuk. Dia link dengan Google Classroom. Siapa tak ada lagi? Nurul Atika, Hafi, Nurin, Iman, Fatin. Come on, Ariel, Hafi Irfan masuk. Dennis Akasha. Okay, Ariel, selamat datang. Okay. Ahmad Iman pun dah masuk. Vinesh pun dah masuk. Dennis Akasha, mana Dennis? Huzaifah Girbiel. Okay, cepat masuk Huzaifah. Aziz, Musyid Hamdan. Nur Akmal dah masuk. Emily, Naim Fatin, IGQ. Dah masuk dah. Vaisnavi. Okay, Vaisnavi, selamat datang. Apa? Tak tahu masuk sini tu. Nama apa ni? Kamu nama apa? Tak bisa masuk, cikgu. Kenapa? Kenapa Zafar Gabriel? Emily dah masuk. If only I can give you guys the link. Tak masuk tu. Oh, Ricky Tiger. Oh my god. Saya TV. Cikgu. Okay, tak apa. Kalau yang tak dapat masuk tu tak apalah. Nanti kamu dapat lihat screen kan? Betul tak? Zafar Gabriel, kamu dapat lihat tak screen? Cikgu. Yes? Tak masuk tu. Tak masuk. Okay, sekejap. Saya check dulu. Kalau tak boleh masuk tak apa.
Kita lihat soalan dekat skrin je. Dapat masuk? Huzaifah masuk grup mana? Oh, dapat dengar tadi kan? Okey, boleh start tak lagi ni? Ada siapa-siapa yang masih lagi cuba nak masuk? Krik-krik. Saya rasa dah boleh mula kot. Dah cukup 3 ni. 3, 6, 9, 12. Okey. Sebab kita ada 20 orang. Tak apa. Okay, so do all the best. Fatin, Sofia, Akmal, kamu team O, Morning Owls. Tak tahu sebut macam mana. Righteous Raccoons. Vaisnavi, Atikah, Vinesh, Dancing Slugs. Macam pelik je dengar ni. Nurin, Emily, Hafi. Okay, good luck. Floating Pigs. I'm rooting for this group. Group Pigs ni. Amikul, Ariel and Iman. Okay, so without further ado, do all the best and good luck. Sunyi ni semua fokus betul jawab ni. Zaifah ada situ, Zaifah. Apa ni yang buka puasa tu? Ya? Benda apa soalan yang buka puasa je. Saya jawab soalan semua ada mak. Jangan, dia ada satu je yang betul. Okay, come on guys, keep it up. Morning Owls, Dancing Slugs, Righteous Raccoons, Floating Pig. Jadi masih lagi dalam ranking. Alamak. Come on, kejar. 1,000. Soalan senang je saya rasa. Thanks team. GG. Sikit lagi. Morning Owls, cepat. Takut salah ke? Jangan takut salah. Dia kalau jawab laju, markah tinggi sikit. Terkeluar atau boleh masuk balik kan? Kalau kamu dah ada kod tu. Boleh masuk.
Boleh masuk balik. Jangan bimbang. Okay, floating pigs dah siap jawab. Righteous raccoons pun dah siap. We're still waiting for dancing slugs and morning owls. Macam mana sebut? Owls ke owls? House. Owls. Wow. Minta maaflah saya lidah Terengganu. Oh. Wow. Okay. Bangkit ya, morning owls. Saya pun tak tahu bila nak habis kuis ni. Kau puasa ni. Jangan. Jangan jago kat sekolah lagi ni. Cikgu ajak sesi petang ah. Sesi petang. Oh, okay. Come on guys. Ada soalan tak setakat ni untuk yang kita belajar? Bab 8, kemakmuran negara. Tak ada. Senang kalau tanya cikgu, cikgu akan anggap bab 8 ni dia macam sampel sikit nak belajar. Yang complicated hari tu bab 5 ke bab 4. Pasal perlembagaan tu, itu complicated sikit. Cikgu, soalan 6 saya tak faham. Soalan 6? Ya, yang meningkatkan tenaga kerja, pemberian kontrak dasar dan kuota kepada Bank Putra. Saya pilih jawapan menyusulkan semula model saham. Jawapan dia menyusul semula balik masyarakat. Nombor 5 ke? Nombor 6. Bukan yang ada Kenapa lagi tu? Mardi. Tak kot. Nombor 4. Saya rasa nombor 4 kot. Kejap kat question. Tak boleh. Saya boleh buka question tu once dah habis. Okay. Dah habis belum ni? Sikit lagi. Dah kena kejar. Dancing slugs ni macam stuck je. Kerja khusus. Saya tak tahu, ikut tema lah, ikut tema. Saya dulu saya buat tajuk. Zaman saya lain, zaman kamu lain. Tak tahu lah tak semua. Tapi pilih yang dekat di hati. Saya rasa saya perlu end game ni. Boleh tak? Boleh. Saya minta kebenaran dulu. So Boleh. no hard feeling, okay? No hard feeling. Boleh. Ya. Oh, tak apa. Saya rasa kamu better pilih bab 8 lah semua. Bab 8. Okay, saya end game Okay. Bismillahirrahmanirrahim. No hard feelings everyone. Congratulations. Tahniah kepada pemenang. Okay, morning owls, floating pigs and righteous raccoon, and thank you to dancing slugs. Mungkin sebab internet tu tadi. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Review question. Okay, objektif dasar pembangunan nasional DPN adalah untuk apa objektif dia? Menjamin kedaulatan negara. Dia tak dilibat. Kalau kedaulatan negara dia dah termasuk isu keselamatan. DPN ni fokus dia apa? Untuk ekonomi dan juga sosial. Kan? Ekonomi dan juga sosial. Lagi tepat kalau memperkukuh kestabilan sosial dan juga ekonomi. Membuka modal saham. Okey, betul. Okey, bagus. Ini senang je nombor 1 ni. Next. Aspek manakah tidak termasuk dalam strategi dasar pembangunan nasional DPN? Yes, politik. Politik je. Kenapa ramai jawab kemudahan fizikal dan sekitar? Kan ada 3 kan?
Ekonomi, sosial dan juga FAST. Nah, kita buat tadi. fast. S-FAST. S-FAST. Politik je yang tak ada. Okay, thank you. Ingat je S-FAST, strategi dasar pembangunan nasional. Ataupun FAST pun boleh. FAST pun boleh. Ulang. Pelaksanaan dasar pembangunan nasional DPN adalah bertujuan untuk membasmi kemiskinan. Antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan adalah pemberian subsidi, ramai jawab betul, tahniah, latihan kemahiran, contohnya Giat Mara, ILP, Institut Latihan Perindustrian, voucher rakyat Malaysia tak wujud lagi tak wujud lagi. Ni zaman baru-baru nak up ni, zaman-zaman Malaysia baru nak up. Voucher buku pun tak ada lagi. Yang ni ada zaman Najib pun. Zaman ni zaman Mahathir. Tak ada lagi. Meningkatkan tenaga kerja, pemberian kontrak lesen dan kota kepada bermitra dan perhatian khusus industri kecil dan sederhana. Ini Soalan ni yang saya kata je. Yes. Ini adalah penyusunan semula masyarakat. Dalam DPN kalau kamu lihat, yang pertama sekali dia ada membasmi kemiskinan. Dalam membasmi kemiskinan tu dia cakap perlu ada Giat Mara dan juga ILP. Betul tak? Yang gambar-gambar kulineri yang kamu nampak. Ni untuk penyusunan semula masyarakat. Kenapa dia nak susun semula masyarakat? Untuk meningkatkan tenaga kerja. Dia bagi kontrak dan lesen kota kepada Bumiputera. Nak suruh meningkatkan ekonomi dan juga perhatian khusus IKS. Kalau kamu ingat yang gambar kerepek, keropok tadi, semua tu termasuk dalam penyusunan semula masyarakat. Penyusunan semula modal saham tak ada lagi. Kemudian penyusunan ekonomi. Okey Ariel, kamu tak faham part mana? Saya ingat jawapan dia saham. Saham sebab dia macam kontrak, lesen, Kontrak lesen, ya. Dan juga perhatian khusus IKS kan? Ya. Kalau IKS, dia tak melibatkan meningkatkan tenaga kerja. Kita lihat kat bab ni tadi. Itu kat mana tadi? Sekejap, saya bingung pula. Nampakkan skrin ni kan? Nampak? Okey. Ding. Sekejap sikit ni. Ni pembasmian kemiskinan, cakap subsidi. And then penyusunan semula masyarakat. Kenapa tak kat sini? Langkah menyusun semula masyarakat dilakukan dengan pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Yang kita buat latihan otak tadi tu. Latihan otak tadi tu. Nampak dia cakap untuk penyusunan semula masyarakat, dia meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan Bumiputera dalam sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. So cikgu ambil meningkatkan tenaga kerja je. Simple. Kemudian pemberian kontrak, kuota dan lesen kepada perniagaan milik Bumiputera. So inilah penyusunan semula masyarakat. Kita cuba lihat apa beza dengan modal saham tadi. Ni modal saham. Modal saham yang kamu perlu ingat Mara, Pernas dan Peken. Nampak je penyusunan semula modal saham ni, kamu ingat penswastaan. Kata kunci dia penswastaan. Kat sini je penswastaan. Itu tak ada dah. Pendek je untuk modal saham ni. Okey, saya faham dah. Kalau kamu nampak yang IKS tadi tu ialah penyusunan semula masyarakat. Tapi make sense lah. Tapi saham ingat je related dengan penswastaan. Sebab dia berkait dengan duit income yang pasif. Kan? Nampak? Tahu tak apa beza duit income pasif? Tak tahu. Duit income pasif ni lah kita tak buat apa-apa pun kita dapat duit. Contoh kita labur. 10 tahun kemudian dapat duit. Tapi untuk penyusunan semula masyarakat ni, kita hantar masyarakat situ untuk bekerja. Sebab itulah IKS, itu semuanya untuk bekerja. Faham dah kan? Faham ya. Okay, thanks. Okay, sikit lagi tak apa, kita makan masa sikit. Ini. Okay, thank you. Tak scroll bawah pun. Ini merujuk kepada pendek je. Pembangunan wilayah seperti Mardi bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi. Ramai jawab betul. Meningkatkan hasil pertanian, alhamdulillah. Memperkembang industri. Membahaskan masalah tak ada jawab. Alhamdulillah, kamu semua budak-budak pandai. Hari ini berbuka makan apa?
Nasi ayam 12 orang. Ya. Semua jawab betul. Nasi goreng, tom yum, tak puasa. Mungkin Binesh kot ni. And none of the above. Okay, dah situ je. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada? Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa itulah kelas kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Hai Binesh. Keep on smiling, be positive. Bulan Ramadan ni banyakkan beribadat dan believe me, I really like you guys. Believe me. And saya redha. Semua ilmu yang saya bagi ni saya redha. Saya tak ada hijab pun. Saya bagi terus. Okay. So all the best. Keep on smiling and keep on being a kind person. Okay. All the best. Okay, Bye-bye. yo. Selamat berbuka semua. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bye. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Selamat berbuka lah. You're welcome Nurin, Akmal, Sofia. Selamat berbuka, cikgu. Waalaikumsalam Danish. Selamat berbuka Danish. Puasa ketat tak tahu ni. Selamat berbuka, cikgu. Okey. Cikgu nak balik ni. Okey. Okey. Bye Danish. Selamat berbuka. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam sama-sama.